Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another episode of Leluhur's Podcast with me Bilal. And me Ahyat. Dalam episod kali ini, kita ni akan bercakap mengenai apa saja yang berkaitan dengan ilmu agama. Yep. Dari segi ia punya environment, dari segi ia punya student, dari segi ia punya cikgu, dan dari segi ia punya pelajaran. And before, daripada episod berapa sudah? 8. Kalau tu lah yang special episode lah. Tadi ada 8 sudah lah. Alhamdulillah. Tadi cakap pasal tasawuf sebelum ni. Ya, lurus. Episode 8 tadi cakap pasal tasawuf, which is satu komponen lah daripada ilmu agama tu sendiri. So artinya apa tu? Dan sebelum itu kita ni ada cakap pasal akidah sikit. Ada sikit. Ada kita ni bincangkan lah. Dan ada tadi bincang juga secara gambaran umum kali. Ia punya gambaran umum yang ilmu fardu ain, fardu kifayah. Artinya secara umumnya ada tadi sudah bincangkan lah ilmu-ilmu agama ni. Tapi yang tasawuf tu lebih masuk ke dalam lagi. Dan kalau ingat masa episod yang mula-mula kali, kita ni cakap pasal traditional versus modern kata ataupun ya modern senko modern system, sistem pendidikan kan, traditional system versus modern system. Atau tadi mulakan tadi punya podcast dengan episode 1 dengan Atul lah. Bismillah. Bismillah kan kejap. Assalamualaikum. Bukan bismillah. Okay. So persoalannya masa ni, kita ni sudah cakap 8 episod kita ni cakap daripada sistem, daripada method juga sebenarnya. Macam mana sumber kita ni berlurih satu kebenaran tu. Kan? Nazariyatul ma'rifah. Kita ni cakap pasal tu. Lepas tu kita ni cakap pasal akidah, kita ni cakap pasal akhlak, tasawuf. Persoalannya masa ni, mengapa tak ni kita ni kan payah-payah bercakap 8 episod. Kita ni dragging cakap pasal bukannya Islam tu satu satu agama yang mudahan. Mengapa tak kita ni kan mendetail semua tu. Kita ni perincikan macam kenapa kita ni mesti cari kebenaran, kenapa ni mengapa tradisional. Islam tu mudah juga. Benar pula tu. Maksudnya Islam tu mudah tu salah satu perkataan lah yang berlegar di mana-mana. Dia kalau diorang legar kantin, banyak lah. Kedai kopi kah, ceramah kah. Artinya dalam mana-mana setting lah. Islam tu mudah tu satu perkataan yang malah diulang lah. Dan memang ada asalnya lah juga kan benda tu. Artinya dalam hadis memang disebut lah Ad-dinu yusrun tu. Tapi ingatnya dalam podcast ni kita ni biasanya Indah suka bercukup-cukupan dengan itu lah. Indah kita dengan yang umum itu lah. Kita ni anda Indah suka. Awak kan ia umum kan. Artinya payahkan puas hati. Lurus. Kenyataan itu umum berhabis lah. Islam itu mudah dan boleh difahami dengan berbagai ataupun bermacam-macam jenis kefahaman kan. Jadi itu yang mungkin dalam episod ini kita ni cubakan delve deep into lah lagi mengenai kenyataan Islam itu mudah dan macam mana sepatutnya difahami. Macam mana mudah tu juga. Mudah tu apa dan apa maksudnya lah. Satu kan. Okay. Supaya ngam pulang tu macam yang tadi berapa episod 8 episod sudah tadi berbincang semata-mata mengenai bolehlah tadi cakap mengenai Islam lah. Atau mengenai ilmu Islam itu sendiri kan. Sehingga kan mungkin timbul kali di fikiran sebagian orang yang mendengar macam payah je Islam ni kan. Contohnya lah ataupun sekurang-kurangnya macam barat apa tahan panjang lebar bercakap setiap episod sejam lebih. Lurus. Islam ni senang kan. Kenapa kamu macam ada seolah-olah memayahkan ataupun gatekeeping lah ni kita ni ataupun dalam bahasa modernnya gatekeeping lah, macam seolah-olah eksklusif ataupun seolah-olah macam ia satu benda yang complicated, sophisticated kan, satu kompleks. So mungkin itulah kali untuk menjawab barangkali orang yang mengatakan cuma tu kali dengan mendengar podcast ni lah kan. So pertama sekali awalnya kita ni benar bahawa Islam itu mudahan tadi, benar. Tapi mesti bezakan antara dua perkara. Satu, Islam sebagai suatu agama, artinya
pengamalan agama Islam itu sendiri. Dan yang kedua ialah ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Kan? Artinya ada perbezaan antara dua konsep ini. Satu konsep Islam sebagai suatu agama, cara hidup itu. Artinya pengamalan sehari-hari untuk menjadi orang Islam. Satu. Yang kedua ialah Islam sebagai satu ilmu lah, pengetahuan. Satu, pengetahuan mengenai agama Islam itu sendiri, syariat yang diturunkan Allah Ta'ala. Jadi mesti jelas lah perbezaan antara dua ni. Satu, so bila benarnya orang Islam itu mudah ataupun agama itu mudah, lurus agama itu mudah, tapi dari segi apa? Atau soalan seterusnya. Dari segi kita ni beritahu sini, Islam itu mudah dari segi cara dari segi kita ni masuk ke dalamnya. Artinya untuk orang itu menjadi orang Islam dan mengamalkan Islam dalam kehidupannya, ia satu perkara yang simple sebenarnya. Dia tidak perlu banyak syarat ataupun prerequisite lah. Yang kalau kawan masuk Islam mesti sekian. Mesti mandi 7 hari tak apa. Contohnya. Dan kalau tadi lihat apa namanya agama Yahudi, contohnya yang mesti berdarah. Yahudi berbangsa something kan. Islam itu indah. Dari sudut sana Islam itu indah. Artinya Islam itu siapa saja akan masuk ke dalam agama Allah Ta'ala yang benar ni. Masuk kan, hanya dengan mengakui dengan hati dan lisannya bahawa tiada Tuhan selain Allah Ta'ala dan Nabi la ilaha illallah dan Nabi Muhammad itu pesuruh ataupun utusan Allah Ta'ala. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, maka sudah masuk Islam. Dan kewajipan yang diwajibkan arahnya pun dah banyak sebenarnya. Artinya yang mesti dibuatnya sebagai seorang Islam itu dah banyak. Sembahyang 5 waktu, zakat puasa bagi yang mampu lah maksudnya, dan bagi yang mencukupi syarat, puasa pada bulan Ramadan, dan kalau yang mampu naik haji. Basically itu, dan menjaga diri daripada segala perkara yang dilarang lah, yang jelas macam arak, macam zina dan lain-lain. Jadi dari sudut sana Islam itu mudah. Artinya Islam itu mudah, dukhuluhu, artinya masuk ke dalam Islam itu mudah. Tapi adakah itu equal to semua berkaitan Islam itu mudah? Indah juga. Kan? Artinya macam bagiku analoginya kali kesihatan lah kali. Kan? Artinya setiap orang perlu menjaga kesihatan. Okay. Anda kira lah saya manusia ia menjaga kesihatan. Dan itu hak semua. Menjaga kesihatan itu tanggungjawab semua. Dan menjaga kesihatan sebenarnya pada dasarnya senang. Ya, kalau orang tu jaga makan, dan adalah beberapa perkara yang perlu dibuatnya kan. Jaga makan, makanannya sihat. Dan ada pergerakan orang exercise beberapa waktu, insya-Allah Ta'ala ia akan selamat. Sihat ataupun selamat dari penyakit. Okay. Ataupun kalau ada penyakit pun insya-Allah Ta'ala antibodinya dapat tahan lah. Immunity kuat. Immunity kuat dan lain-lain kan. Itu kesihatan. Dan ada satu lagi namanya ilmu kesihatan kan. Kedoktoran. Kedoktoran. Dia juga kita ni kan mengatakan ilmu kedoktoran itu simple. Untuk macam jaga makan. Contohnya. Indah lah. Artinya beza antara dua perkara. Menjaga kesihatan satu perkara. Ilmu untuk menjaga kesihatan, untuk mengubati sakit contohnya, atau membedah dan lain-lain, itu satu perkara lagi. So sama juga sebenarnya kesnya di sini kan. Bila mana orang tu mengatakan Islam itu mudah, Islam itu mudah dari segi untuk diamalkan oleh semua orang. Siapa saja akan mau masuk Islam dan beramal dengan agama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidupnya, insya-Allah Ta'ala senang. Cuma ilmu mengenai Islam itu tadi dapat mengatakannya sesenang macam itulah. Dapat tadi mengatakannya sesenang belajar 1, 2, 3 ataupun ABC yang available untuk semua orang kan. Dan itu kali yang membalikkan tadi semula ke perbincangan tadi yang dikutu episod berapa, pembahagian ilmu jadi dua tu kan. Ilmu fardu ain sama ilmu fardu kifayah. Artinya kalau tadi kan kira ilmu fardu ain atau yang wajib untuk semua orang itu indah banyak pun sebenarnya. Artinya menurut orang tu menghabiskan hidupnya, contohnya okey lah ya. Hidupku ada sekian tahun ya. Contohnya hidupku ada 70 tahun lah ya. Berapa tahun saja yang diperlukan untuk ia menghabiskan ilmu fardu ain? Mana banyak tu? Mungkin tadi boleh katakan setahun saja sebenarnya. Kalau ia belajar benar-benar lah secara proper, entah setahun saja daripada hidupnya sudah mencukupi untuk ia menghabiskan semua ilmu-ilmu fardu ain yang sepatutnya. Tinggal lagi selepas itu ialah mengamalkan dan mengulang haji kan. Cuma tu. So itu dari segi ilmu fardu ain yang wajib untuk semua orang. Senang tidak? Senang. Artinya mudah, maksudnya achievable lah untuk semua orang tanpa mengira ia punya kadar pemikiran macam mana, ataupun tahap pemikirannya macam mana, levelnya macam mana dalam belajar dan lain-lain. Semua orang insya-Allah Ta'ala boleh akses kepada benda tu.
Tapi ada lagi satu yang berbentuk specialization yang kita ni, ataupun pengkhususan kepada agama tu sebagai satu ilmu kan. Itu akan sama dengan yang tadi. Of course ia akan perlu kepada sedikit kepayahan, terperinci. Ia lebih terperinci daripada yang tadi. Ia akan berkisar mengenai banyak masalah-masalah yang timbul, yang indah semua orang dapat achieve benda tu, satu. Dan semua orang aku percaya akan dapat menghabiskan seluruh hidup dan usahanya semata-mata untuk itu. Sebab tu fardu kifayah. Ni yang lagi satu ni kan, fardu kifayah as in kita ni perlu sebahagian sahaja daripada umat ni untuk berkecimpung lah dan menyibukkan diri dalam ilmu-ilmu ni, berbanding ilmu fardu ain tadi yang diwajibkan atas semua. Tiadakah semua orang dituntut untuk menjadi pakar dalam ilmu usul fikih contohnya? Indahlah. Ataupun faqih dalam hukum hakam contohnya jinayah, faqih dalam hukum hakam berkaitan miras ataupun pewarisan. Indahlah. Artinya ada orang-orangnya yang menjadi faqih dalam itu, menjadi usuli, ahli usul fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Indah semua orang Islam ni kita ni kan expect dituntut untuk jadi ulama. Itulah, di sana tiada perbezaan lah antara ulama dengan awam dalam satu-satu ilmu tu kan. Sama lah juga sebenarnya ulama sama awam ni perkara yang terjadi dalam semua ilmu. Doktor orang awam atau dalam perawatan, engineer sama orang awam dalam ilmu engineering contohnya, saintis sama orang awam dalam sains, physician dan lain-lain kan. Memang ada tu benda tu. Artinya seorang ulama dalam agama, ia orang awam dalam perubatan contohnya, dan ia orang awam dalam engineering, ia orang awam dalam ekonomi. Sama juga orang yang paling handal dalam ekonomi contohnya masa ia orang awam dalam fikih contohnya. Mesti juga ia bertanya arah mufti kalau ia kena tahu apa hukumnya. Yang anda aku pakar ekonomi, perbaik. Perbaik kau je. Pakar perbaik, tapi mesti ada hormat dan sadar diri akan bidang tu. Dan aku rasa tadi pernah bincang kali benda ni juga. Episod 1 kata. Ini kalau ingatku. Polymath. Ya, dan pasal sadar diri dan lain-lain itulah. Politeknik. Dah ada kena mengena. Dah ada kena benar. So itulah kali untuk awalnya, intronya, macam mana kita nikah memahami Islam itu mudah itulah. Tadi mesti bezakan lah antara dua tu. Islam sebagai satu agama cara hidup, satu Islam sebagai satu ilmu, satu yang pengkhususan lah, specialization yang fardu kifayah, ia punya nature-nya. Okay, kita ni sudah jawab connotation pasal Islam atau mudah. Okay, dalam banyak perkara orang akan mendatangkan cakap pasal Islam atau mudah. Biasanya orang akan selitkan dengan beberapa kejadian lah. Contohnya dalam isu fikih misalnya. Mengapatah kita ni sibuk-sibuk ataupun mengapatah kita ni kan payah-payahkan diri kita ni memahami syarat-syarat ni apa itu ini. Macam mengapatah kita ni contohnya dalam jamak qasar. Dalam jamak qasar ataupun dalam apa sajalah. Orang kita ni cakap 2 marhalah. 81 km ataupun kira-kira contoh 250 macam mana. Ada orang ia akan mengapa saya ni hitung macam tu ya. Cukup tak kita ni menghitung cani ya. Okey. Cukup kita ni mula dari pintu rumah misalnya contohnya, ataupun bila sudah sampai sana seminggu misalnya sembahyang je lah kan. Masih artinya seminggu penuh. Seminggu penuh ya Jumaat Qasar saja. Walaupun okey. Rusak je ni ya. Agama bagi kita ni kelonggaran bah ya. Islam itu mudah. Ayat itu kan. Ini masalahnya kalau perkataan-perkataan yang umum itu kononnya akan diguna pakai dalam semua masalah tanpa ada hal tuju yang jelas sebenarnya. Ya, Canah, sebelum terima ke soalan itu. Okey, kita cari soalan apa lagi? Sebelum terima ke soalan itu lah. Sebenarnya itu masalah pula tu bila mana dan sayangnya benda ni pun diamalkan oleh sebahagian penuntut ilmu juga. Kadang-kadang orang tanya satu soalan yang khusus yang memerlukan kepada penjelasan, tapi untuk play safe
mungkin dia tahu jawapannya, Ia akan divert. ia akan divert ke yang umum. Islam itu mudah. Contohnya orang tanyalah contohnya tadi kan. Tadi andaikan satu contoh lah. Orang tanya, ya bila boleh start jamak kasarnya kalau musafiran ni? Bila start? Adakah bila kita ni sudah naik kereta dari rumah tu sudah boleh start jamak kasar? Kah mesti keluar dulu dari sempadan? Contohnya lah. Itu soalan orang lah. Dan mungkin dia tahu. Mungkin lah dia tahu jawapannya. Dia tahu jawapannya lah. Dia tahu jawapannya. Sekali balikannya sih semula ke yang umum itu. Islam itu mudah. Ya, oleh sebab Islam itu mudah. Dan mudah itu salah satu daripada perkara yang dicapai oleh syarak. Maka lihatnya mana yang paling mudah antara dua jawapan itu. Yang paling mudahnya ia tentunya pasal mengikut kepada kaedah Islam itu mudah. Sama juga lah banyak perkara lain juga. Dan benda ni entah macam penyakit juga. Sebab kadang soalan itu soalan yang khusus. Tapi Ina tahu, yang Ina tahu tu dibalikkannya semula ke kaedah umum saja. Macam banyaklah lagi macam apa-apa ni mesti sabar. Sabar tu separuh daripada iman. Benar juga. Apa-apa ni mesti bersyukur. Contohnya. Itu semua kaedah-kaedah umum yang itu takdir Allah tu nya. Contohnya lah kan. Ia benarnya kalau di sebalik itu ia terkandung banyak perbincangan yang meluas lagi. So itu sebenarnya akan mengakibatkan kekeliruan arah orang yang bertanya sebenarnya. Dan cara berfikirnya akan cuma tu, sesimpel ataupun simplistik berhabis cuma tu. Padahal kita ni tahu, untuk menjawab soalan yang tadi tu kan, perbincangannya ada dalam kitab-kitab fikih. Dan ini sesimpel tu. Indah fuqaha tadi tu kan nulis Islam itu mudah. So hukumnya cuma ni. Indah. Ia ada perbincangan dan banyak lagi variables ataupun faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. So balik arah soalan tadi, yang mana naratif yang ada sebagian orang yang mengatakan contohnya bahapa tah kan di payah-payahkan ataupun kan di mana-banari lah hukum hakam itulah kan, hukum hakam itunya bahapa juga kan di mana-banari sampai kita ni kan tahu syaratnya apa ia punya farak lagi contohnya lah daripada syarat itu contohnya apa masalah-masalah yang timbul dan lain-lain. Sedangkan Islam ni mudah. Allah ni Maha Penyayang contohnya lah. Allah ni Maha Penyayang, Islam ni mudah. Maha Pengampun. Maha Pengampun bertobat saja. Kalaupun kita ni contoh lagi satu yang biasanya sembahyang sih dulu walaupun kita ni dah tahu sah atau tidak. Sebab Allah Taala rahmatkannya. Lurus. Ni kita ni atau ia balik arah masalah tadilah. Tu dibalikannya arah perkara-perkara umum Allah Taala Maha Pengampun. Ya, Allah Taala berkuasa je untuk menerima kita ni punya amalan itu. Artinya itu kaedah-kaedah umum. Artinya ia hindari pedulikan luruskan salah dalam perbuatannya. Contohnya sembahyangnya tu orang terbalik. Contohnya Allah Taala tu ia peduli pun ya. Allah Taala melihat kepada perbuatan, Allah Taala melihat kepada hati contohnya. Nah, itu pun ada satu juga. Banyak lagi kaedah-kaedah yang lurus pada dasarnya lah. Artinya sebenarnya lurus dan ia warid dalam nas. Tapi kaedah itu terlampau umum sehingga orang boleh memahami ia dengan kefahaman yang salah lalu digunakan dengan cara yang salah. So itu satu masalah berhabis dalam hal ni. Jadi perlu kita ingat balik macam tadilah, macam kaedah Islam itu mudah. Semakin umum kaedah itu, maka artinya semakin banyak detail yang terkandung di sebaliknya. Sehingga dia senang-senang kita ni kan cakap dia payah tah simple saja semua ni. Indah macam yang kita tadi, agama Islam itu simple dari segi pengamalannya, ilmunya ilmu mengenainya, lurus salahnya itu indah sesimpel itu. Dan ini siapa yang ada terlibat sedikit pun dalam ilmu fikih lah contohnya akan dapat menjadi saksi untuk hal ini. Bahawa indah sesenang itu kan mengatakan benda tu boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah. Dari segi pengamalan senang. Kenapa dari segi pengamalan senang? Orang awam untuk sembahyang, ia nak tahu macam mana sembahyang, apa patut dibuatnya, tanya saja. Ni macam mana aku sembahyang ni? Akan ada orang yang ahli ilmu beritahu ia sembahyang tu macam mana. Kalau ada masalah timbul, orang awam apa dia patut dibuatnya, tanya, sah ke ni kalau aku sembahyang macam mana? Ahli ilmu akan beritahu sah atau tidak sah. Cuma tu. Dari pengamalan senang. Tapi ni lah ni ahli ilmu tadi yang kerajaannya untuk menjawab soalan, kerajaannya untuk menolong orang supaya ibadahnya sah, mengajar orang dan lain-lain. Ia
prosesnya indahlah sesanang itu. Indahlah. Dan ia ndak dapatlah berfikir macam orang awam. Mudah. Awal contohnya indahlah. Aduh, itu macam tu dia tiada beza di antara. Ia pun awam. Ia pun awam kan. Dia tahap pengetahuan orang awam, dan itu satu masalah sebab fardu kifayahan benda tu. Artinya semua orang berusaha jadinya. So itulah tu perlu diambil perhatian. Ini perkara yang perlu kita ni ambil perhatian ialah ini sesimpel itu untuk mengeluarkan satu hukum itulah paling-paling. Artinya jangan dipersoalkan kununnya payah. Sebenarnya kita aja mungkinlah orang yang persoalan ni orang awam lah contohnya. Kita boleh mengatakan dia senang, tapi maksudnya apa? Bukan maksud kita sendiri pandai-pandai mengeluarkan hukum, indah, tapi kita senang sekali kerajaannya. Kerja kita ialah untuk bertanya dan merujuk kepada orang yang sepatutnya. Itu bagi kita senang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan? Allah Taala rukhsah yang bagi Allah Taalanya, tanyalah arah ahli zikir, ahli ilmu kalau kamu dah tahu. Itu nikmat Allah Taala bagi sudah tu arah umat ani. Mun disuruhnya seorang-seorang beristiad ngalih gitu kan. Artinya dari segi sana ataupun untuk orang yang cuma ni ia senang. Tapi janganlah dipersoalkan kerja orang yang tempat kita bertanya tu. Itulah janganlah dipersoalkan. Dia macam tadi mempersoalkan orang doktor yang specialize dalam membedah otak contohnya. Apa tahu apa payah membedah otak. Membedah apa dia belajar pasal membedah otak udah pun payahkan pasnya, udah pun mengambil bertahun-tahun lama. Otak aja lagi. Lastnya kerajaanmu satu je yang membedah otaknya. Contohnya lah contohnya. Dia selayaknya tadi cakap cuma tu doktor kan. Cuma tu semua orang setuju kali aku rasa. Semua orang setuju yang kecuali yang sikit otak lah. Mungkin. Tapi tempatnya agama, sebab mungkin orang rasa agama tu milik semua. Dan semua orang ni orang Islam, dan semua orang ada agama, dan semua orang agama tu mudah, maka dipersoalkan dia juga benda ni kan. Macamnya apa kamu bertahun-tahun belajar agama juga nganya. Tapi siapa yang berada di lapangan ilmu tahu ia bukan nganya lah, malah ia lebih complicated daripada tu. Bukan mengatakan Islam itu complicated. Artinya jangan orang awam takut kan mengatakan payah Islam ni. Indah, Islam ni sandang dari segi pengamalannya. Tapi ni untuk sebahagian orang yang telah terpaksa, bukan terpaksa lah, tapi telah mewakafkan dirinya ataupun telah meluangkan usaha dan kehidupannya untuk mempelajari agama, dan ia indah semudah untuk orang lain. Satu kan, sebab diorang ni yang mewarisi apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kan? Artinya apa yang dibawa oleh Nabi itu adakah semudah tu? Benda semua orang terdapat jadi Nabi. Indah. Hatta di kalangan sahabat pun tadi tahu ada sahabat yang faqih, yang mufti, ada sahabat yang awam. Dan sahabat yang awam akan bertanya arah sahabat yang faqih. Ini banyak ia punya contoh-contoh riwayatnya. Hatta sahabat sesama sahabat pun. Dia sahabat Nabi itu, artinya yang makamnya paling tinggi itu di kalangan umat Islam. Pun di antara diorang ada pembahagian yang faqih sama yang awam. Artinya sahabat lain yang bukan faqih, ia akan bertanya dan merujuk arah sahabat yang faqih ni bila timbul masalah kan. Macam tu lah. Sama juga lah, artinya apatah lagi kita ni macam tu. Dan kalau kita ni pernah mendengar juga kisah masa ada berlaku perkara permasalahan yang baru di zaman Sayyidina Umar, dia akan mengumpulkan para sahabat yang faqih. Lurus. Bukan semua dikumpulnya. Lurus. Atau menunjukkan yang pembahagian itu memang boleh dikatakan perkara yang natural lah. Sunnatullah betul. Sunnatullah yang manusia ni berperingkat-peringkat lah. Dalam agama ada orangnya yang menjadi pakar rujuk. Dalam perubatan ada orang yang jadi pakar rujuk. Dan dalam semua juga dalam bidang yang lain lah. Hierarki lah. Ada hierarki ilmu tu kan. Dalam semua ilmu sebenarnya ada semua tu. Cumanya mungkin itu lagi sekali kita ni mungkin agama ni dilihat milik semua. Semua orang kan masuk syurga contohnya dan lain-lain. Tapi yang kita ni itu beside the point sebenarnya. Sebab adakah orang yang awam dalam agama ni ia tertutup peluang untuk masuk syurga? Indah juga. Artinya dari segi sana agama ni mudah. Tapi jangan dikelirukan dengan bidang ilmu itu. Agama sebagai satu bidang ilmu. Macam tu. Okey. Satu lagi permasalahan yang biasa juga timbul lah selain daripada connotation macam tadi. Contohnya orang tu bercakap, ya jangan tani kan mengambil yang detail-detail ni.
Buat saja bah. Allah Ta'ala yang pandai tu sekarang menilai, menerima ke indah. Ya. Okay. Satu lagi yang biasa timbul juga is, okay, dorang hormat tak? Dorang hormat tak apanya ulama. Dan kita ni tahu pendapat ulama dalam bidang fikih, ya banyak. Disebabkan fikih itu berdiri di atas zon, sangkaan berat yang berat, yang majoritinya. Ia bukan daripada yakin 100%. So ada macam-macam pendapat lah. Ada pendapat yang muktamad, ada yang contohnya dhaif dia, ataupun perbezaan mazhab lagi kan, lepas itu perbezaan mazhab lagi. Sekali permasalahan masa ni ialah ada sebahagian orang dia sudah mula, ia tahu barang tu, so ia mula mencari pendapat-pendapat yang mudah, tanpa mengira ataupun tanpa mengambil sensitif terhadap disiplin keilmuan fikih tu. Terus so macam mana? Mungkin tadi boleh mula daripada kenapa fikih tu zon. Okay, basically macam ni, agama ni ataupun apa yang sabit daripada agama ni, ia ada dua jenis lah. Satu yang berbentuk yakin 100%, yang mana apa implikasinya kalau sesuatu perkara tu dalam agama lah, maksudnya sabit secara yakin 100%, implikasinya adalah siapa yang mengingkarinya akan jatuh kufur. Contohnya perkara-perkara dalam akidah lah. Dia perkara-perkara dalam akidah majoritinya sabit dalam agama ni secara yakin. Contohnya Allah Ta'ala ada, itu sabit sebahagian daripada agama tadi secara yakin 100%. Dia lagi ada keraguan padanya, dan ada kemungkinan sebaliknya. Contoh, ada kalinya kemungkinan 1% Allah Ta'ala ada. Tidak. Artinya sabit Allah Ta'ala itu ada secara 100%. Dengan dalilnya lah. Sama ada dalil logik, akal, ataupun dalil nas sendirilah, Al-Quran kan. Dan banyak lagi lah perkara-perkara dalam akidah itu yang cuma tu bentuknya. Dan sebahagian kecil daripada hukum hakam pun ada cuma tu. Contohnya kewajipan sembahyang 5 waktu, kewajipan puasa pada bulan Ramadan contohnya, kewajipan zakat fitrah dan zakat harta contohnya, pengharaman arak contohnya, pengharaman zina, pengharaman riba. Ini semua hukum hakam yang sabit secara yakin. Arti kata lain, ada kemungkinan yang bukan salah, tapi ada kemungkinan sebaliknya. Yang kita ni sembahyang 5 waktu wajib. Ada kira kemungkinan walau 1% bahawa sebenarnya sembahyang 5 waktu itu dia wajib? Tidak ada. Ia sabit secara yakin. Macam tu. Dan kalau kan buka sedikit lah pasal yakin ni, dari mana tadi melihat ia yakin atau tidak, dari dua sudut. Satu dari sudut dalil yang dipakai itu sendiri, adakah ia berbentuk yakin, contohnya macam Al-Quran. Al-Quran itu bentuknya yakin, artinya ia sampai rata ni haruf demi huruf secara mutawatir lah kena galar dalam istilah agama. Maksudnya apa? Senang cerita, ia sampai rata ni secara yakin. Hadis terbagi dua, sebab tu ada hadis mutawatir, yang kita ni ada hadis yang indah mutawatir. Hadis mutawatir itu sampai rata ni secara yakin. Hadis yang indah mutawatir bukan maksudnya hadis indah mutawatir itu indah benar, tapi ia indah dapat disabitkan secara 100%. Sebab ada kemungkinan 1% contohnya bahawa ia bukan contoh. Ada kekurangan lah. Ada kekurangan ya, ada kelemahan dan lain-lain. Atau tadi tu tepi dulu lah. Atau dalam bidang belum hadis lah. Atau panjangnya mungkin punya. Mungkin satu episod kali. Mungkin. Tadi panggil kawan kita ni seorang atau lah. Boleh. Mungkin. Okey. Dah dia mendengar. Sambung. Atau tadi tu tepi dulu lah. Tapi poin utamanya sini ialah perkara-perkara yang sabit dalam agama tu ia ada dua jenis lah. Satu yang sabit secara yakin, satu yang sabit secara zon tadi. Dan majoriti daripada fikih sabit secara zon. Kerana itu yang kita ni ia boleh ada khilaf atau jap, aku rasa aku tertinggal satu. Okey, tadinya kita ni menentukan sama ada yakin atau indah tu daripada sama ada dalilnya sendiri, jenis dalilnya, atau kefahaman daripada dalil itu. Lafaznya. Adakah lafaznya tu? Ini salah satu contoh sajalah. Banyak lagi contoh lain lah. Tapi ada lafaz yang digunakan dalam Quran. Artinya Quran kita tahu jenis dalilnya dalil yang yakin. Semua daripada awal hurufnya ba, bismillahirrahmanirrahim, sampai sin arah surah An-Nas di ujung sekali itu semua sabit secara mutawatir, yakin. Tapi dari satu segi yang lain, dari segi lafaz yang digunakan,
Adakah ia mengandungi lebih daripada satu makna? Tidak. Contohnya saja lafaz quru yang sabit dalam Quran itulah. Ini lafaz yang biasa dijadikan contoh lah dalam usul fikih. Quru dalam asal bahasa Arab terbagi kepada dua. Ia punya makna. Boleh maknanya bersih ataupun suci daripada haid. Boleh maknanya haid. Jadi daripada ayat itu timbul dua pendapat sudah. Artinya daripada dua makna tu timbul sudah dua pendapat kan. Dan bukan sebutingan ini saja yang jenis macam ni dalam Quran. Banyak. Macam tu. Tadi ambil saya lagi contoh lah. Ayat wudu. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sampai habis. Ia memakai waw di sana. Dan nanti kalau tadi terjemah ke Melayu ia hilang sikit ia punya nilai kekhilafannya itulah. Ia memakai dan tapi kan halnya dan ini wow dalam bahasa Arab. Artinya bila mana yang Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, jika kamu ingin berdiri menunaikan solat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kamu sehingga ke sikunya, dan sampai ke ujung lah ayat itu. Tadi punya fokus adalah dan sini. Bila mana tadi baca ayat itu dan dari faham bahasa Arab lah contohnya, ia memakai waw. Waw ni dalam bahasa Arab maknanya boleh jadi banyak. Boleh jadi maknanya ialah sekadar bersama tanpa susunan, atau berbaya maksudnya, ataupun dari susunan lah yang akhir itu datang dulu contohnya, ataupun yang awal itu datang akhir. Boleh. Ataupun dengan makna tersusun, satu, dua. Artinya macam bilanya kita ni faghsilu wujuhakum, muka dulu, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian atau maksudnya bukan lagi dan saja. So dalam bahasa Arab ada kemungkinan itu pasal penggunaan waw itu cuma tu. Dan di sana timbul perbezaan sudah. Adakah tertib atau tidak tertib dalam wudu? Mesti muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, itu adakah itu wajib ke tidak? Melihat kepada apa tadi? Itu melihat kepada penggunaan waw itu saja. So perkara semua ni banyak dalam Quran, dan apatah lagi dalam hadis. Dalam hadis ia akan masuk ke satu perbincangan lebih luas. Sebab kadang-kadang ada hadis yang datang dengan lafaz lain contohnya. Ada hadis yang diuratkan dengan makna. Ada hadis yang bermasalah. Dan ada hadis yang bertentangan dari segi zahirnya dan lain-lain. So itu semua akhirnya menyebabkan fikih itu sendiri timbul banyak pendapat dalamnya. Satu, banyak pendapat. Yang kedua, banyak mazhab. Artinya yang survive maksudnya 4 mazhab lah. Tapi kalau tadi lihat kepada sejarah awal, artinya mazhab di kalangan para sahabat itu banyak lah sebenarnya. Ada mazhab Ibn Mas'ud, ada mazhab Sayyidina Aisyah, ada mazhab Ibn Abbas, ada mazhab banyak lah. So itu menurun kepada tabi'in dan menurun kepada tabi'in, sehingga diriwayatkan mungkin pembelasan mazhab yang ada pada satu masa itu ketika itu, sehingga kemudian diringkaskan dan dikumpulkan menjadi 4 mazhab saja. Ini secara orang secara ringkas lah, secara ekspres lah, untuk membagi gambaran umum lah macam mana mazhab itu terbentuk. So untuk menjawab soalan itu sebabnya kerana fikih pada majoritinya terbina atas zon. Dan zon macam yang tadi zon terbina di atas perbezaan yang berlaku, sama ada dari segi jenis dalil ataupun dari segi kefahaman lafaznya itulah sendiri, akan lafaz dalil itu sendiri. Jadi jangan heran lah. Artinya perlu kita heran, macam mana boleh banyak mazhab tapi kan agama ni satunya. Agama yang benar ni satu, kenapa banyak mazhab? Yang kita ni selama tu mudah bah. Betul aja lagi buat sula. Yang kita ni jawapan sadangnya ialah kerana Allah Ta'ala yang menginginkan cuma tu. Boleh Allah Ta'ala menggunakan lafaz-lafaz yang ada satu makna saja dalam Quran. Dia payah Allah Ta'ala kan contohnya memakai lafaz-lafaz yang mengandungi lebih daripada satu makna contohnya. Boleh Allah Ta'ala memakai bukan waw tapi yang lebih, yang maknanya satu saja, mungkin fa atau summa contohnya. Boleh, tapi Allah Ta'ala berkehendak untuk menggunakan lafaz-lafaz macam ni, menunjukkan bahawa memang Allah Ta'ala berkehendak dari awal supaya ada ikhtilaf itu. Dan itu rahmat daripada Allah Ta'ala juga lah, ikhtilaf itu sebenarnya kan? Dan satu ujian juga. Ujiannya apa ni? Untuk orang Cipani tadi. Itu ujian untuk orang Cipani tadi. Jadi adakah kamu kan mencari yang mudah, satu ambil kesempatan, kah kamu orangnya bertakwa dan berdisiplin, menjaga. Itu untuk menjawab soalan yang itulah, artinya kenapa tak banyak mazhab. Allah Ta'ala mahu macam tu. So sebenarnya persoalannya tadi ada orang yang sudah mula memilih pendapat yang senang untuk accommodate sama dengan kehidupannya lah. So macam mana?
ia mesti tani balik semula kepada asal fikih ni juga, iaitu ilmu fikih ni ialah ilmu yang dengannya kita ni mengetahui ataupun dengannya kita ni beribadat lah, seperti mana yang dimaukan oleh Allah Ta'ala. Itu idea asal daripada fikih itu. Kita ni mau amal ibadah kita ni dan amalan kita ni sehari-hari itu ngam seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Artinya ni mesti timbul daripada rasa takwa itu dulu. Takwa bahawa kita ni kan mau taat arah perintah Allah Ta'ala tu di semua segi kehidupan tani. Maka tani pun belajar fikih. Yes. Dalam fikih ditunjukkan guideline-nya. Okay, macam mana. Bila mana orang tu melihat fikih cuma tu, maka akan timbul masalah ni, mencari-cari yang mudah terpulang. Sebab ia melihat bahawa okay, ini suatu mazhab yang dengan mazhab ini aku beribadah kepada Allah Ta'ala. Cuma tu. Berbeza dengan mindset yang lagi sebutin ni. Yang yang banyak pendapatnya. Ambillah pendapat yang paling mudah di semua masalahnya. Masalah ni mana pendapat yang paling mudah? Ambil. Masalah ni pendapat yang paling mudah apa? Ambil. Artinya ia melihat bukan lagi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ataupun untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tapi ia melihat arah dirinya. Ia melihat mana yang senang untuknya. Aku mau hidup senang tu ibaratnya. Ataupun ia melayan hukum hakam itu seolah-olah mana yang senang. Artinya sambil lewat lah saja. Ia memandang hukum hakam ambil mudah saja. Ia memandang hukum hakam itu. Padahal dengan tani mengerjakan hukum hakam itu, kita ni telah ataupun percubaan kita ni untuk mentaati perintah Allah Ta'ala. Sebab tu ia ada disiplin dan ada aturan atau sebab itu yang menjadi cubaan untuk tani. Kalau orang tu sudah hilang sentimen atau ia malah melihat mencari-cari lubang, mencari-cari loophole, dan ia bertentangan dengan asas falsafah fikih itu sendiri, iaitu untuk sebagai satu disiplin dan aturan yang mengawal hidup tani supaya ngam seperti mana yang diaturkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu para ulama dan ini bukan konsep lah, tapi fenomena ni dari dulu ada sudah namanya tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas artinya mencari-cari rukhsah lah, mana yang ringan, mencari-cari keringanan. Dan yang ulamanya siapa yang mentatabba' ar-rukhasnya, boleh jadi itu telah masuk ke kekufuran. Sebab pun sudah ia ambil semua yang ringan. Artinya apa tu? Artinya sebenarnya ia jauh dalam hatinya ia ingin mau turut pada perintah Allah Ta'ala. Sebenarnya dia mendapat ia ingin buat sebenarnya hukum mahkamah tu. Tapi ini orang level sebelum tu lah, which is napalanya aku masih jual mau Islam ni, tapi aku ambil yang paling ringan lah, yang mana tu hampir-hampir tu kepada kekufuran, which is mengingkari secara penuh hukum hakam yang dibawa oleh Nabi SAW tu, yang disampaikan melalui para mujtahid ni. So mindset tu perlu diubah lah tu. Tatabbu' rukhas tu bahaya sebenarnya, tatabbu' rukhas ni, sebab dengan tatabbu' rukhas membuka pintu arah kekufuran sebenarnya, macam yang tadi sebutkan tadi lah. Artinya seolah-olah dalam hatinya itu ada satu keingkaran sebenarnya. Nganya ia alum berani untuk menzahirkan lah, menyorang ataupun menyorang benar-benar menzahirkan dengan perbuatan. So ia pakai tatabbu' rukhas, mencari-cari loophole dalam syara'an ni. Ada kindanya. Macam ia kan buat satu perkara tu Yang buat satu perkara, ia mau juga buat benda tu. So ia cari yang ada hinda pendapat, walaupun paling lamah pun untuk menyokong, untuk supaya boleh. Artinya caranya melihat tu terbalik Ia melihat, okay, aku ada perbuatan yang akan aku buat, yang aku mau buat. Okay, aku mau agama ni ngam seperti mana yang aku mau. Padahal yang kita ni terbalik. Sepatutnya kita ni melihat, kita ni ada buat sesuatu, tapi tani pastikan dulu agama menyuruh ke tidak. Mun agama menyuruh tidak boleh. Tani tinggalkan hasrat tani. Orang tadi itu terbalik. Aku ada hasrat dan aku mau buat je, dan aku mau agama tu menyokong. So di sini siapa hamba siapa Tuhan kan. Dan itu kali juga satu segi di mananya ulama siapa yang tatabbu' rukhas ni ia dekat kepada kekufuran sebenarnya. Sebab mana ia punya perhambaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan pemilik sekalian alam kan. Dia lagi ada ia malah kan mau supaya Tuhan itu ikut maslahatnya Dan lama-lama antara perkara yang boleh jadi implikasinya ialah nada dalam agama yang membenarkan perkara tu
boleh jadi keindah sebab itu biasa sudah hantar cuma tu boleh jadi keindah ia akan mula ingkar secara paduh arah Tuhan, boleh marah ya arah Tuhan. Ya apa ni ya? Aku mau macam mana ni? Agama dia menyuruh. Dan itu yang banyak terjadi sebenarnya. Marah suara orang tu. Kadang-kadang atau yang banyak terjadi sebenarnya. Dia tadi contoh ambil contoh satu saja. LGBT lah. Kan ini contoh yang hangat lah. Bagi orang yang ada mindset yang tadi tu, ia mau agama tu turut terpulang arah, ia punya nilai dan ia punya keinginan, ia akan cuba menselarikan kononnya supaya aku mau jual Islam ni. Aku mau jual tapi yang buat LGBT ni. Macam mana akan namukannya? Dan bila mana mungkin pada satu tahap itu ia mula sadar yang nadawa sebenarnya. Dalam agama memang dalam agama nadawa jelas bahawa perkara tu dilarang dan nada runding lah. Tema tu boleh jadi ia jatuh ke lembah kekufuran. Saya yang dilebihkannya ialah keinginannya tu kan dari awal. Artinya memang akan ikut keinginannya. Apa ni agama ni? Disalahkannya tentang agama. Apa ni agama ni? Indah membagi keizinan untuk buat ani. Ada human rights. Ada human rights ataupun ada nilai rahmah contohnya. Kan? So itu antara contoh perkara yang boleh jadi berlaku lah dengan tatabuk rukhsah tu. Artinya ia punya spark awalnya ialah tatabuk rukhsah ni. Sebab tu ulama dari dulu, ulama usul fikih dan para fuqaha membagi amaran yang sangat-sangat dahsyat lah ataupun sangat-sangat berat siapa yang tatabuk rukhsah ni. Artinya mindset tatabuk rukhsah yang perlu dijauhi. Mindset cuma tu. Yang aku faham juga daripada apa yang kita bincangkan tadi tu ialah orang-orang macam mana ni, diorang lebih mementingkan kemaslahatan diorang tu. Lurus. Daripada kehendak syar'i. Kan? Artinya somehow apa yang banyak berlaku pada masa ni, orang akan cakap maslahat itu, maslahat itu. Demi kemaslahatan kita ni macam ni, demi kemaslahatan kita ni macam ni. Jadinya kemaslahatan itu ia masih sesuatu yang orang apa sama-samar kah? Vague ataupun vague ataupun ambiguous bahasa orang putih. Macam mana kita ni kan tahu kemaslahatan itu selari dengan kehendak syarat. Syarak. Adakah kemaslahatan itu kemaslahatanmu saja? Kemaslahatan pembelimu saja? Lurus. Kemaslahatan jiranmu, ketua kampungmu? Lurus. Tapi bandar keindah ia kemaslahatan syar'i. Kan? Itu tu ia mengkhianati falsafah awal fikih tu. Hukum agama tu, iaitu kita ni kan mau kita ni punya perbuatan tu ngam seperti mana yang dipinta Allah Ta'ala. Wan dia cara berfikir semua tu terbalik tu. Kita ni mau agama tu ngam dengan kemaslahatan tadi ataupun keinginan tadi. Artinya boleh jadi pada satu masa kalau tak dibiarkan orang ni biasa dengan kemaslahatan, mencari kemaslahatan ini, boleh jadi satu hari ia akan meninggalkan terpulang. Yes, lurus. Ditinggalkannya saudaranya, contohnya saudaranya karena apa misalnya ada ketangkap kah apa. Malah kemaslahatan hukumnya biar mati. Jawab ini menarik ya. Syekh Musa Fuba salah seorang penterjemah buku-buku fikih lah, dan ia sendiri seorang faqih lah. Ia orang putih lah, dan ia pernah mendatangkan satu contoh yang cali lah juga mengenai ni. Boleh jadi suatu hari nanti ada orang nemu sembahyang banyak. Demi kemaslahatannya. Sebabnya kalau ia sembahyangnya, kalau tikus sembahyang kuat tumbuknya contohnya. Ataupun kalau aku sembahyang orang penang sirang arahku demi kemaslahatanku ku tinggalkan sembahyangnya jatuh. So ia bagi contoh tu sekadar untuk beritahu betapa merepeknya lah. Tu kalau dibiarkan lepas cuma tu saja, yang demi kemaslahatan macam ni demi makan syariah macam ni. Tudong misalnya. Tudong contohnya orang tu tinggal di negara yang bukan majority Islam lah. Ya apa itu dong? Kali ia akan ditindas tak apa? Demi kemaslahatan kok. Contohnya jauh lagi tu, jauh daripada tudong ke sisi. Bukan tudong. Itulah kira akhirnya itu satu langkah awal tu sebelum agama tu ditarik secara penuh daripada orang tu. Ini dibincangkan juga lah sebenarnya Syekhul Islam Mustafa Sabri dalam dia punya mukaddimah untuk kitabnya Mauqiful Aql. Golongan liberal ni pada asalnya, pada awalnya, artinya golongan westerners lah. Takut diorang awal arah fikih dulu. Diorang akan cuba menimbulkan keraguan arah mazhab-mazhab fikih ni. Itu pun traditional fikih lah yang kita ni. Diorang akan cuba rekonstruk, diorang akan cuba persoalkan maklum dan din darurah contohnya, ataupun malah tu kewujudan mazhab itu sendiri. Diorang persoalkan. Kenapa? Supaya
ikatan itu lagi ada. Ikatan itu orang cabut dulu. Ikatan itu orang cabut. So akhirnya akan membawa kepada satu implikasi yang teruk, iaitu semua orang boleh berijtihad dengan sendirinya. Contoh, artinya dia kira siapa? Ia ada alat ijtihad kah? Ia ada alat ijtihad kah? Ia pandai kah? Ia faham bahasa Arab kah? Ia nak faham bahasa Arab kah? Ia baca terjemahan saja kah? Boleh. Ia berijtihad sendiri, memilih pendapat mana yang akan diikutnya. So, itu langkah awal tu yang dibuat durang. Artinya ikatan fikih itu durang longgarkan dulu. Lepas ikatan fikih longgar, baru tak lepas tu ikatan akidah itu durang longgarkan lagi lepas satu, dan sehingga akhirnya tercabutlah Islam itu secara penuh. Dan ini dibincangkan oleh Syekhul Islam Mustafa Sabri di awal kitabnya, yang mana dia nulis kitab itu tahun 30-an atau 40-an lah kali macam tu, ataupun yang penting sebelum 70-an lah, sebelum 60-an macam tu. Yang mana dan aku rasa fenomena tu boleh tadi lihat berleluasa masa ni kan. Artinya orang mula lebih pada lajunya lah, bebas. Itu maksud liberal tu pada asalnya kan. Liberal tu artinya membebaskan, bebas daripada apa-apa ikatan itu. So antaranya dia adalah liberal dalam konteks fikih, di mana orang tu melepaskan dirinya daripada ikatan guideline mazhab ataupun disiplin mazhab, atau ia sudah mula boleh memilih mana perkara yang ataupun pendapat yang akan dimaukannya, dan mengikut kepada ia punya kemaslahatan lah, tatabuk rukhsah tu lah. Itu ia punya red line-nya sebenarnya. Artinya kalau kita ni kan bincang secara ilmiah in the first place, boleh kena orang tu contohnya berpindah mazhab, tidak ada masalah. Ini kalau dari segi ilmiahnya lah, tanpa melihat kepada variable lain lah. Tapi red line-nya ialah arah tatabuk rukhsah. Dia bila mana ia mula mencampur adukkan pendapat mazhab itu kerana untuk tatabuk rukhsah, dan itu sudah dikira ataupun itu sudah dilarang oleh agama ataupun di sisi fuqaha, atau perkara yang haram lah tatabuk rukhsah itu. Macam contohnya itu kalau ia mencampur adukkan pendapat-pendapat di dalam pelbagai mazhab lah. Macam mana kalau dalam satu mazhab itu, okey, ia pakai satu mazhab saja. Tapi dalam satu mazhab pun banyak aqwal. Ada aqwal mu'tamad, ada masyhur, ada yang syaz dia apa. Tapi demi kemaslahatan dia pun berani mengambil yang syaz sudah. So itu macam mana lagi? Itu of course satu balik ada disiplin mazhab itu sendirilah lagi. Balik ke artinya pengklasifikasi ataupun mengklasifikasikanlah aqwal dalam satu mazhab itu kepada yang mu'tamad, yang asah muqabil sahih, ataupun sahih muqabil dhaif contohnya. Itu ikut disiplin satu mazhab itu sendirilah. Artinya sekurang-kurangnya dapat tani cakap dalam mazhab Syafi'i ada ia punya disiplinnya yang khusus lagi. Dan macam tadi juga kaedahnya ialah pada dasarnya satu keraja mentarjih atau keraja apa namanya memilih-milih dan mentarjih memilih-milih pendapat mana yang sepatutnya dipakai atau masuk ke mu'tamad kena itu keraja faqih. Si faqih artinya orang yang mahir dalam ilmu fikih. So orang awam in the first place, bukan si Faqih nama orang tak? Bukan Muhammad Faqih. Bukan nama orang si Arif Faqih. Kita ada orang Arif Faqih. Setelah tak Arif dia pun Faqih. Masya-Allah. Kalau yang mendengar shout out. Tapi artinya Faqih sini artinya ahli fikih lah. Maksudnya walaupun namanya Muhammad atau Ahmad lah. Lepas itu artinya perkara pertama yang perlu tani ingat ialah itu kerja Faqih yang memang berkecimpung dan menyibukkan dirinya dalam bidang anik, dan ada kemahiran yang khusus lah untuk ia mengkategorikan lagi mana yang sahih, asah, dan mana yang dhaif, contoh mana yang mu'tamad, ini yang mu'tamad, dan lain-lain. Kemudian artinya dari sana tadi tahu yang orang awam dia boleh ikut campur. Kemudian yang kedua, hatta di sisi orang yang berkecimpung dalam bidang fikih pun ada disiplinnya juga. Dia ada aturannya lah juga. Dia dapat seketika-ketika memakai qaul dhaif dalam keadaan ia mengetahui itu dhaif semata-mata kerana tatabuk rukhsah. Dia juga dapat. Artinya adalah yang penting dalam secara ringkasnya ada disiplin dan aturannya juga. Ini untuk siapa? Hatta untuk si faqih tadilah. Hatta untuk si faqih tadi. Macam talib pun juga. Dia talib pun dia dapatlah sekali-sekali ada just call dhaif. So dapat dipakai kerana kemaslahatan tadi. Dia masuk ke lagi sekali tadi dia mau masuk ke tatabuk rukhsah satulah. Walaupun mungkin aneh ataupun tatabuk rukhsah dalam sini lebih ringan pasal dia daripada dalam mazhab saja. Artinya lebih ringan lah, implikasinya lebih ringan, dan mungkin
ia punya aturannya pun lebih ringan berbanding yang tadi tadabbur khas secara mutlak. Artinya diambil sejak mana-mana pendapat dari mana-mana mazhab, daripada mana-mana ulama yang ada sepanjang sejarah kerana kemaslahatan. Macam ini lebih ringan sebab ia masih mendisiplinkan diri dengan satu mazhab. Cuma berhati-hati daripada tu tadabbur khas juga. Artinya tadi dia mau mentarjih tu kerana nafsu. Kan itu lagi sekali bertentangan dengan falsafah asal di sebalik fikih tu. Jadi kita ni kan mengatur dan mendisiplinkan diri kita ni dengan aturan Allah Taala. Contoh, bila ada tadabbur khas dan susah dia macam tu kan. Satu perkara ia lebih ringan lah. Dia lebih ringan daripada yang tadi. Dia adakah benda tu terjadi? Memang terjadilah. Dan yang kita ni adakah ia haram? Indah haram macam yang awal. Cumanya dari segi adab syar'inya indah sepatutnya lah. Contoh, mengambil yang mudah untuk diri sendiri. Contoh, itu bertentangan lah dengan adab syarak in the first place. Contoh. Okay. So macam timbul persoalan, aku baru ingat ni pasal tadabbur khas apa ni. So macam ada dulu lah, aku ingat tahun berapa. Tapi ada permasalahan mengenai megang kuyok bah. Okay. Megang anjing. Yeah. So adalah sebahagian orang cakap boleh je pegang anjing. Boleh juga. Agaknya dalam mazhab Syafi'i kita ni kena suruh sertu membersihkan 7 kali sekali dengan tanah apa tu. Ya. Okey. Yang senang jutunya. Senang jutunya. Pegang, setu cuci. Ya. Simple jutunya. Tanah berjurit di mana-mana. So itu adakah itu dikira mengambil mudah, mengambil ringan akan satu perkara tu, adakah ia sama macam tadabbur khas tadi? Ataupun adakah itu ia saja macam saja ambil ragat yang bagiku lebih ke yang kedua dan lebih kepada kejahilan akan mazhab Syafi'i sendiri. Sebab dalam mazhab kita ni juga ada satu benda yang haram dinamakan sebagai talattuh bin najasah. Talattuh bin najasah ni sengaja melumurkan diri kita ni ataupun memegang ataupun mana sajalah, dia spesifik megang lah. Tadi sengaja pijak pun contohnya, ataupun sengaja belimpang dan lain-lain. Semua patah lagi dengan najis tanpa hajat. Tak ada sebab, hukumnya haram, berdosa, maksiat lah kepada Allah Ta'ala. So sama juga sini, ada kena hajat untuk orang itu sebab memegang kuyuk kan? Kalau tidak ada, dia ni masuk dalam kategori talattuh bin najasah, pun haram juga. Ia tadi bukan sini cakap pasal semata-mata dapat dicuci, indah. Tapi tadi memandang ataupun dari sudut pandang lah mazhab Syafi'i, perbuatan itu sendiri satu maksiat lah. Perbuatan itu sendiri satu perbuatan yang berdosa. So sebab tu kita ni indah boleh juga. Benar pula sanang juga aja membasuh lurus, tapi benda tu dia boleh. Ya sama macam tadi megang tai, sorry, tapi megang awah. Apa sih lah, artinya mun tadi tukar contoh lah daripada kuyuk ke najis lah. Yang mutawasitah lah. Awah, muntah lah. Contohnya muntah, tadi sengaja pegang, tadi lumur-lumurkan arah tadi punya tangan. Contohnya tadi lumur-lumurkan arah tadi punya kalau tadi pegang kuyuk contohnya tadi arah pipi kan tak? Ini muntah tu tadi arah pipi, contohnya arah kaki. Berikut ni ya badang. Awah. Sama juga masih haram je. Talattuh bin najasah secara umumnya haram lah dalam mazhab Syafi'i. So yang pertama, bila mana orang tu cakap boleh, ya, yang penting cuci, dan itu menunjukkan kejahilan akan mazhab Syafi'i sendirilah. Contoh. Yang kedua, ia hanya akan masuk ke tadabbur khas kalau yang pertama ada hajatnya megang kuyuk, semata-mata seragat sajalah. Dan yang kedua, ia memakai mazhab lain lah dalam hal ini. Kira ada hajat pun untuk hajat pun untuk pindah ke mazhab lain. Tapi yang semata-mata siok-siok saja kan. Sakit contohnya ataupun masalah. Lain cerita lah. Contohnya lah. Tapi lain padahal rahmah bil hayawan ada pun memerlukan tani untuk pegang ia dengan tangan tani ataupun kulit tani. Boleh tani rahmah bil hayawan bagi makan saja. Dah payah lah. Maksudnya tak ada kaitan pun mestikah tani bergomol-gomol dengan kuyuk atau contohnya kan. Dan dah lah dia pun mesti rahmah tu cuma tu bergelimpangan contohnya. Dia lah pun rahmah tu cuma tu. Kira tu sebenarnya cara fikir saja sebenarnya. Lain lah kalau tadi kan nampak kuyuk atau daripada bahaya kan contohnya, ataupun kuyuk atau tersapit kan contohnya, apa ataupun kita ni yang kena bubut kuyuk contohnya katanya berkelahi. Contohnya lah tadi kan menumbuk kuyuk atau contohnya kena bubut kan kan ni orang menyelamatkan diri kita ni. Kita tanya boleh dipegang ni. Sudah kuyuk pegang kau aja. Kuyuk sudah bergigit air liur dia lagi yang tekan. Ya, so ada cara fikir lah saja kenapa tak mesti contoh ibaratnya
Tak ada masalah, tapi cari masalah tu ibaratnya. Tahu sudah tempat yang beramal dengan mazhab Syafi'i satu. Dan dalam mazhab Syafi'i mungkin ini yang orang dah tahu lah. Dalam mazhab Syafi'i pegang najis itu tanpa hajat, tanpa sebab yang munasabah haram. Namanya talatuh bin najasah. Tapi dibuat juga di halayak ramai lagi tu. Contoh amun mau dirubahlah. Nah, maksudnya kalau tahlah ia kan orang mau juga. Nah, aku kan mau pakai mazhab Ani lah contohnya. Mazhab Malik yang boleh dia bilang yang kita ni duluan. Tapi dia perlu pun sampai cuaca di halayak ramai dan menimbulkan kekeliruan lebih mendalam lagi. Benda tu benda yang secara naturalnya boleh terkena jahat lah sebenarnya. Sebab tak ada masalah. Cari masalah. Itu sekarang yang disalahkan orang agama bila mana orang bercakap dan menerangkan apa hukum hakam yang sebenar. Yang disalahkan fuqaha tu pulang ni yang menerangkan perkara badan, menyempitkan dan lain-lain. Tapi cuci saja contohnya. Itu tu di sana ada masalah cara fikir dan masalah mindset lah. Tu mindset itu sudah lain. Artinya orang tidak ada satu kesedaran untuk menjunjung tinggi hukum hakam itu sebagai syariat Allah Ta'ala, sebagai perintah Allah Ta'ala arah kita ni. Ya, kalau orang yang benar-benar faham akan falsafah asal hukum fikih, takwa itu apa, ia malah akan ijab-ijaban. Kan? Ia akan malah ijab-ijaban macam kalau tiada khilaf, sebab tu ada kaedah al-khuruju minal khilafi aula. Keluar daripada khilaf itu lebih aula, lebih utama dan lain-lain. Ada namanya wara' dan lain kan. Itu sebagian daripada takwa. Sebab orang yang bertakwa ni ia sentiasa akan berada dalam keadaan ingau di setiap perbuatannya tu. Adakah perbuatan kau ni ngam diridai Allah Ta'ala ke indah? Cuma tu sepatutnya. Bukan seperti mana yang tadi lihat Mazani yang Islam ni mudah, so aku boleh buat apa saja yang aku mau. Jangan disampitkan. Tapi dengan niat untuk ia boleh buat apa saja yang ia suka kan. Yang mana tu sangat-sangat jauh lari daripada konsep takwa tu yang tadi diperintahkan Allah Ta'ala olehnya. Itulah ia punya masalahnya lah yang timbul daripada sentimen-sentimen macam ni. Dan menarik pula yang pasal kuyak tu, pasal hangat mana arti tu. Itu hangat mana arti tu. Kan ikut masa temigang. Dah. Okay. Aduh. So ada lagi? Mungkin ada box. Pandora box. Satu perkara kali saja ialah bahawa mungkin takut disalahfahami saja tadi punya kenyataan di sini. Bukan tadi mengatakan langsung dia boleh keluar daripada mazhab itu. Itu mustahil. Artinya bukan mustahil tapi hampir mustahil lah saja. Artinya hatta dalam peramalan tani pun ada beberapa masalah yang kita ni di guide untuk keluar daripada mazhab lah. Contohnya macam zakat contohnya kan. Itu masalah yang biasa ditimbulkan lah. And then tem haji dan umrah contohnya tem tawaf dan lain-lain. Itu pun biasa ditimbulkan juga. Jadi bukan tani di sini kan mengatakan indah boleh langsung ikut mazhab lain satu, dan tadi dia mengatakan mazhab lain itu salah pun dia juga. Tapi cumanya the main pointnya sini ialah jangan sampai ke tani indah lagi sedar dan tani lari daripada tujuan asal hukum hakam itu disyariatkan ataupun syariat atau ada, which is untuk mengatur dan mengawal hidup kita ni tu. Macam yang tadi lah. Artinya yang kita permasalahkan di sini ialah bukan memakai qaul mazhab lain semata-mata dan bukan mazhab lain itu semata-mata. Bukan. Malahnya kita ni 4 mazhab itu mazhab yang lurus dan diterimalah mu'tabar di sisi fuqaha lah. Dan ada permasalahan pun pada asalnya. Cuma yang tadi permasalahan ialah satu benda yang lebih umum daripada itu ataupun lebih mendasar lah daripada itu, iaitu tatabuk rukhas ataupun mindset yang agama tu terpulangkan disesuaikan mengikut hawa nafsu, bukan hawa nafsu tu yang dikawal mengikut kepada agama. So aku rasa ini sebenarnya poin utama daripada episod podcast kalian ni lah. Artinya supaya dia disalahfahami saja. Artinya orang timbul macam di Brunei pun makaian lucu ya mazhab lain. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma apa dasarnya mau kayak mazhab lain itu? Artinya untuk ini terutama bagi orang yang bukan faqih lah. Orang awam. Adakah boleh ia search Google saja sekuti-sekuti kemudian memakai pendapat mazhab lain? Tidak boleh. Kenapa? Sebab ia mesti tanya kepada
ahlinya. Artinya ahli tu nanti yang menimbang dalam masalah ni. Boleh ke tidak kau memakai pendapat pendapat lain keluar daripada pendapat yang muktamad dalam mazhab. Yang menimbang boleh atau tidak boleh pindah keluar mazhab atau dalam beberapa masalah ialah faqih. Bukan orang awam. Atau ia punya gist of the discussion lah pada episod kalian ni. Atau aku rasa itulah kali yang mungkin takut disalahfahami sejak contoh dalam episod kalian ni. Tadi bukan menyempitkan lah. Indah. Tapi kita ni cuma memudahkan je. Tadi memudahkan. Tadi menerangkan sebenarnya. Terus. Artinya bukan mengatakan mazhab lain salah. Hendak muktabar. 4 mazhab itu muktabar. Cuma berhati-hati daripada sentimen-sentimen yang berbentuk macam itu. Dan satu Pandora box sebelum habis ialah lebih teruk daripada tu ialah cuba untuk bebas daripada 4 mazhab dan mendasarkan hukum hakam kepada satu benda lain lah. Quran Sunnah. Atau contohnya saja artinya ini lagi pedulikan aqwal ulama lah. Artinya tarik siapa? Tarik dari Quran Sunnah saja. Kan dalam sunnah Nabi dia macam witir ya. Dia juga sunat tu witir tu ya tiba-tiba. Ataupun tarawih Ramadan 8 rakaat biasanya dalam hadis dalam sunnah. Kenapa buat 20 contohnya? Dia pun ada berjemaah contohnya dan lain-lain lah. Semua tu macam seolah-olah orang awam tu sendiri yang ataupun bukan orang awam sajalah. Maksudnya yang bukan mujtahid. Dia kira ya orang awam kah? Ia talib kah? Yang penting ia bukan mujtahid, ada keahlian untuk berijtihad. Ia memandai-mandai menarik hukum atau sendiri ataupun mengistimbat hukum sendiri daripada Quran Sunnah. Dan ini lagi bahaya dari tadi lah juga. Terutama dengan kemajuan yang ada pada masa ni. Ya. Kan terjemahan banyak contohnya. Search hadis tu senang. AI tu lagi. AI contohnya dan lain-lain. Dan ada lagi satu mendasarkannya kepada contohnya maqasid dan lain-lain. Pun satu kemaslahatan adalah kemaslahatan yang tadi kan tadi ada sebut tu, kemaslahatan yang masih ambiguous ataupun vague atau indah seperti mana yang diterangkan oleh para ulama ataupun para ulama usul fikih. So itu pun perlu berhati-hati juga sebab ia membawa kepada terputusnya agama tu secara penuh lah kalau ia dikawal. Bukan bilang maksudnya kita ni kan mentiadakan ataupun menidakkan kemaslahatan, akan wujud kemaslahatan. Benda tu adalah konsep maslahah dalam agama tu ada, mafsadah dalam agama ada. Akan wujudnya maqasid. Ya, Izzuddin apa tu? Semua tu ada. Cuma lagi sekali cuma tadi memahami. Kan macam yang awal-awal tadi lah, agama tu mudah ada dalam agama. Apa lagi tadi apa tu namanya? Agama ni bukan apa ni sampit contohnya. Ada dalam agama konsep ataupun nilai itu. Cuma selepas satu ialah cuma nak tadi memahami. Sama juga ni dalam konsep ni, maslahat ke mafsadah ke, artinya kemaslahatan kepentingan, mafsadah kerosakan, maqasid syariah, tujuan syariat atau hifzuddin hifzuddin dan lain-lain. Semua tu ada lah dalam agama tadi memang ada. Para ulama tadi telah membincangkannya secara detail berhabis sejak berkurun lamanya. Cumanya yang kita ni awal yang kita ni kan fokuskan sini cuma nak terima memahami sebenarnya. Adakah kita ni faham atau seperti mana difahami oleh ulama terdahulu? Kah kita ni fahami secara liberal? Maksudnya secara liberal ni secara bebas lah. Bukan maksudnya berkaitan dengan golongan liberal semestinya. Tidak. Secara liberal dari segi bahasa, secara bebas cuma tu saja tanpa ada aturan dan kawalan. Tidak, sebab agama ni sentiasa ada aturan dan kawalan. So mungkin buat episod ni barangkali itulah kali yang akan di dan bisa juga kali macam tambahan saja untuk yang maqasid tadi. Artinya bukan masalah maqasidnya tu, bukan itu hifzuddin ta itu nasal ta, bukan itu, bukan, tapi more ke macam mana kita ni memahami ilmu maqasid itu. Lurus sebagaimana kita ni membezakan di antara mudah itu tadi dari segi masuk ke Islam itu mudah, tapi yang indah mudah tu ialah ilmunya tu. Penerangan ataupun detail di sebalik tu. Sebab ini balar disabut oleh Syekh Said Fudah. Ya, ilmu tu terletak ada arah benda-benda yang detail banyak. Benda-benda yang umum semua orang tahu. Islam tu mudah, semua orang tahu. Maqasid syariah semua orang tahu. Artinya nama tu lah, Hifzuddin, Hifzul Aqal, Hifzun Nafs dan lain-lain, semua orang tahu tu. Masa ni kanak-kanak pun tahu sudah. Apa lagi contohnya Islam tu mudah, apa ni, sabar atau pisai contohnya. Semua tu perkara-perkara umum ni semua orang tahu. Tapi ilmu
ilmu agama tu ataupun al-ilm ataupun kefakihan tu terletak arah detailnya. Cuma nak tadi memahami dan apa masalah-masalah yang berada di sebaliknya. Itu terletak ilmu tu di sana. So ini satu seruan lah kali kepada talib, siapa yang telah berada dalam jalan ilmu agama ataupun orang yang ingin masuk ke jalan ilmu agama ni ataupun menyibukkan diri dengan ilmu agama, contohnya membuat kajian mengenai ilmu agama, pastikan kita ni takluk ataupun terikat diri kita ni dengan disiplin ilmu. Disiplin ilmu seperti mana yang telah berjalan selama beratus tahun lah di sisi ulama kita ni. Dan maksudnya juga supaya tujuan daripada podcast ini ialah supaya orang awam indah mengambil mudah akan ilmu tu. Macam makasih tadi ya, indah akan sesuka hati, macam contohnya ia buat ni ataupun ia membalikkan semua perkara tu kepada yang penting aku hifzuddin. Contohnya yang penting aku hifzul mal, jaga harta, beribadat. Itu bah. Itu tu kan, baliklah arah yang tadi tu. Artinya semua arah detail. Semua ilmu terletak arah detail. Jangan mengguna pakai kaedah umum secara umum pada perkara yang salah lah. Contoh kan. Dan cara tidak tahu lurus salah dengan ilmu lah. Mau indah mau contoh. Ya. Dan menarik juga tadi kita ni cakap sikit pasal mujtahid. Dan kita ni tahu yang mujtahid ni ia sesuatu seseorang yang ada kedudukan yang besar di dalam ilmu fikih lah. Dan di dalam agama. Dan rasanya ini satu pancingan kali. Mungkin untuk episod yang akan datang. Episod akan datang lah. Episod akan datang di mana kita ni akan maybe menampik kali. Mujtahid ni siapa saja. Dan mujtahid level-levelnya juga. Dan lagi menarik kalau kita ni kan cuba aplikasikan pada zaman ini, contohnya menarik. Ya, so menarik pulang. Ini aku rasa first episode yang fiqh oriented lah. So banyak lagi yang alum bersentuh lah mengenai fikih ni. Ya, alhamdulillah. Dan seperti biasa rasanya NJL kita ni masih buka. Dan okay, baru ingat. Dan ini pun tajuk ni. Soalan kita ni dapat inspirasi daripada soalan NJL, tapi NJL yang private lah. Kan NJL lah. Apa tu namanya? Akaun masing-masing. Maksudnya lah, kalau ada yang pendengaran ni kan through NJL masing-masing pun, NJL aku dan Zibilal boleh, NJL Luhur pun boleh juga, boleh, ada masalah. Jangan bilang NJL orang lain pakai. Ia ada. Ia bukan dalam bincangan ni. Tapi banyak sebenarnya soalan-soalan fikih yang datang lah dari NJL pribadi, dan secara pribadinya juga dan jujurnya terima kasih kerana memberikan soalan dan lain-lain, nantinya memberikan respon lah. Tapi minta maaf juga, dia semua soalan fikih dapat dijawab lah juga. Balik semula arah yang tadi bincang tadi lah. Sebab indah semudah tu lah untuk menjawab soalan fikih ni. Dan aku secara peribadi indah suka macam mana? Dia suka siapa? Dia suka menjawab soalan-soalan fikih ni dengan cara medium tu. Artinya macam menampilkan seolah fikih tu sesimpel tu. Indah. Sebab kalau kau dipikirkan kan, tadi jawab tu contohnya jawapannya antara sah dan sah. Tapi kalau tadi sudah tadi kan cuba menjawab, ia akan ada sah. Tapi kalau cuma ni, yes. Kalau cuma ni, indah sah. Kalau cuma ni, kalau mesti ambil perhatian ni lagi. Sebab mau indah, ia akan menimbulkan salah faham lagi secara umum dia. Itu sebabnya kenapa kadang-kadang indah dijawab lah. Indah dijawab lah soalan-soalan fikih NJL tu. Masa kita ni perlu balik semula kepada tasawur. Ya. Kemudian tasdik. Lurus. Perlu bagi gambaran tu. Kita dapat jawab. Lurus. So mungkin persoalan-persoalan tu boleh kali kita dibincangkan juga di dalam podcast. InsyaAllah ta'ala. Dan rasanya itu saja kali. Buat kalian ni. Seperti biasa, apa saja cadangan, bantahan, persoalan, bolehlah diajukan terus kepada NJL atau dan komen kah, masa je lah DM kah, Instagram masih ayat. Tidak DM luar atau masih lah, entah boleh juga, tidak ada masalah. Dan rasanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Bye bye.